Dalam hadis Sahih Muslim daripada Jundab Ibn Abdillah Al-Bajali, dia berkata, aku mendengar Nabi SAW bersabda sebelum Nabi wafat. Tuan-tuan, Nabi sabda sebelum Nabi wafat. Okey. Ketahuilah, okey, sesungguhnya generasi sebelum daripada kamu, mereka telah menjadikan kubur para nabi mereka sebagai masjid. Dan hendaklah kamu jangan sama sekali jadikan kubur sebagai masjid. Sesungguhnya aku melarang kamu daripada hal yang sedemikian. Ini pendirian serius Nabi SAW. Hadis diriwayatkan oleh Al-Imam Muslim. Okey. Kemudian dalam hadis Aisyah radhiyallahu anha, Nabi SAW menyatakan laknat Allah Subhanahu wa taala ke atas Yahudi dengan Nasrani yang mana mereka menjadikan kubur para nabi-nabi mereka sebagai masjid. Nabi yuhadzir ma sana'u. Nabi memberikan satu amaran keras agar umat Islam tak melaksanakan seperti golongan Yahudi dengan Nasrani. Dalam hadis sahihain Bukhari dan Muslim juga daripada hadis Ibn Abbas radhiyallahu anhuma dengan lafaz yang sama. Pada keduanya juga, pada riwayat Ibn Abbas dengan riwayat Aisyah juga, ada juga riwayat Abu Hurairah radhiyallahu an. Nabi bersabda, qatalallahu al-yahud wa nasara. Moga Allah Subhanahu wa taala memerangi golongan Yahudi dengan Nasrani. Moga Allah memerangi golongan Yahudi dengan Nasrani yang mana mereka menjadikan kubur para nabi mereka sebagai masjid. Dan dalam hadis Bukhari dan Muslim juga daripada hadis Aisyah radhiyallahu anha, kata Aisyah, baginda sallallahu alaihi wasallam bersabda ketika mana baginda sakit, yang mana baginda dah tak boleh bangun, maknanya dekat dengan kewafatan baginda sallallahu alaihi wasallam. Apa kata Nabi? Allah laknat, moga Allah melaknati golongan Yahudi dengan Nasrani kerana mereka menjadikan kubur-kubur para nabi mereka sebagai masjid. Menjadikan kubur-kubur para nabi mereka sebagai masjid. Dan kalau bukan kerana itu, nescaya kubur-kubur para nabi mereka akan terlihat. Maknanya orang tahu kubur Nabi mereka kat mana. Tahu kubur Nabi Musa kat mana. Tahu kubur Nabi Yusuf kat mana. Tahu kubur Nabi Adam, Nabi Nuh, Nabi Isa kat mana. Kita tak pasti, tak tahu. Tak tahu kat mana. Tuan-tuan dan puan sekalian, tengok. Ini kata Nabi SAW. Sebab apa? Sebab apa? Sebab dibimbangi mereka akan menjadikan kubur Nabi mereka sebagai masjid. Ini laknat Allah Subhanahu wa taala ke atas mereka. Okey? Dan diriwayatkan juga daripada Imam Ahmad bin Hanbal dengan sanad yang jayyid, sanad yang baik daripada Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu an. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya seburuk-buruk manusia adalah mereka yang sempat dengan hari kiamat sedangkan mereka masih hidup. Maknanya hari yang terakhir, hari yang last tu depa hidup lagi. Kan disebut di dalam hadis Nabi SAW tentang peristiwa sebelum kiamat, orang-orang yang saleh walaupun ada di dalam hatinya iman walaupun sebesar zarah akan dimatikan semuanya sebelum daripada sangkakala ditiup. Itu jelas di dalam hadis Nabi SAW. Itu seburuk orang. Dan orang yang kedua terburuk selepasnya siapa dia? Mereka-mereka yang menjadikan kubur sebagai masjid. Ini bukan satu hadis, berapa hadis dah kita baca ni? Tuan-tuan dan puan sekalian, kalau patah balik berapa hadis? Satu. Okey? Satu hadis Ummu Salamah hadis awal daripada Aisyah, Bukhari Muslim riwayat dia. Kedua, hadis Sahih Muslim Jundab ibn Abdillah Al-Bajali. Okey, kedua. Ketiga, hadis Aisyah. Keempat, hadis Ibn Abbas. Kelima, hadis Abu Hurairah. Keenam, hadis Aisyah. Ketujuh, hadis riwayat Ahmad. Ini dah 7 hadis yang kira laknat saja mereka-mereka yang menjadikan kubur para nabi mereka, para orang yang soleh sebagai masjid, yakni membina sesuatu di atas tanah perkuburan. Binaan. Tuan-tuan dan puan, ini 7 hadis ni. Dan dinyatakan di dalam riwayat yang lain daripada Imam Ahmad ibn Hanbal dan ahli sunan yang lain daripada hadis Zaid ibn Thabit. Tapi hari ini ada sedikit perbincangan panjang di kalangan ahli ilmu tentang lafaznya. Saya tak bermaksud nak panjangkan di sini. Saya cuma nak maklumkan apa yang dinyatakan oleh Imam Musyaukani. Dia kata di sini, dia kata hadis ini bermaksud Allah Subhanahu wa taala melaknati wanita-wanita yang menziarahi kubur dan juga yang menjadikan di atas kubur itu masjid dan juga suruj. Suruj ni pencahayaan. Lampu cahaya.
Dia orang nak buat lah ni tu. Bagi cerah kubur malam-malam, cerah sikit. Cerah apa apa. Jadi ini tuan-tuan dan puan sekalian, ini daripada hadis. Namun hadis ini, oleh kerana tak apalah saya bacalah sedikit. Lafaz yang lain daripada Ibnu Abbas ada Rasulullah SAW melaknati zawarat, yakni wanita yang selalu ziarah. Tadi ini umum, wanita yang ziarah secara umum. Ada lafaz yang lain zawarat. Okey, zawarat ni maknanya yang selalu ziarah. Jadi mereka sebenarnya ulama-ulama hadis dia berselisih pendapat. Riwayat mana yang sahih? Ada kata dua-dua dhaif. Ada kata yang sahih adalah laknat terus wanita pergi ziarah kubur secara total terus. Ada kata yang dimasukkan di sini adalah zawarat. Yakni yang selalu duk pi. Elakkan selalu duk pi. Okey? Tak apalah, yang tu berkenaan dengan metod penilaian hadis. Dan dalam hadis ini ada 3 statement yang penting. Okey? Satu, isu Allah laknat wanita yang selalu ziarah kubur, ataupun dengan lafaz wanita yang ziarah kubur. 2 lafaz dari situ. Itu satu statement. Okey? Dia kalau ikut pendapat Syekh Al-Faqih kat sini, dia kata lafaz yang lebih tepat adalah lafaz zawarat. Okey? Yang mana menunjukkan kepada selalu sangat duk ziarah. Selalu sangat duk ziarah. Jadi bukan kata secara mutlak wanita tersebut kalau kira dia ziarah tu, dia kira pi ziarah kubur tu kira terus kenal anak, tak. Tetapi yang selalu pi ziarah. Sebab mungkin dari sudut emosi wanita berbeza dengan lelaki. Dia cepat tersentuh, dia cepat terasa, dia cepat duk review balik sejarah-sejarah dan kisah lampau yang akan menjadikan dia hilang fokus dalam meneruskan kehidupan dia. Okey. Poin yang kedua yang disebut di dalam hadis ini, riwayat ini juga, dia kata laknat Allah Subhanahu wa taala ke atas golongan-golongan yang menjadikan masjid, yang menjadikan kubur, yang menjadikan masjid di atas perkuburan. Dan telah mutawatir hadis-hadis tentangnya. Hadisnya dah jelas, banyak, tawatur, banyak sangat hadis tentangnya. Dan poin yang ketiga, Allah Subhanahu wa taala laknat juga golongan-golongan yang menjadikan pencahayaan di atas kubur, bagi cahaya. Al-muttakhidin as-suruj, dia ambil, dia bagi jadi siraj ni cahaya lah, bagi cerah kubur. Tuan-tuan dan puan sekalian, yang ni pun tak boleh. Cumanya kita tak nafikan situasi masyarakat kita ni, duk ambil minyak dagu, ambil pelari yang nu, korek kubur kawan ni, buat pelari lah apa macam-macam pelik-pelik ni. Pencahayaan yang dilakukan maknanya pasang lampu kat situ. Dalam situasi sekarang tak ada masalah lah. Bukan kita bermaksud pasang lampu lah ni pun tak boleh. Tak boleh. Tapi tujuan dengan i'tiqad kepercayaan, dia akan bagi satu pencerahan, cerah kubur-kubur cerah, eloklah sikit, tenanglah sikit daripada sana yang tu mengarut.